Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam ini untuk sama-sama kita bersilaturahmi, dan ingin saya berkongsikanlah sedikit sebanyak tentang apa yang telah diberikan kepada saya. Ya, jadi alhamdulillah, pertama sekali terima kasih bagi pihak masjid untuk sudi mengundang saya dari Pasiris ke Bukit Panjang, ya, untuk sama-sama kita bertemu insya-Allah. Baik, pertama sekali bila nak kata tentang keluarga bahagia ni, sebenarnya satu topik yang berat lah, walaupun saya ni memang bertugas dan bekerja menangani keluarga, menangani pasangan-pasangan yang nak berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga. Saya menangani juga orang-orang yang ada mungkin ujian dalam rumah tangga mereka, ujian kepada suami ataupun isteri, ataupun ujian kepada orang tua yang ada anak yang nak nikah, yang dah nikah tak balik-balik rumah. Jadi banyak sangat ujian-ujian dalam rumah tangga. Jadi bila diberi tajuk keluarga bahagia ni, keluarga bahagia ni daripada zaman sekolah, daripada zaman sekolah saya dengar keluarga bahagia, lepas tu ada nasyid saujana keluarga bahagia. Jadi lama kelamaan bila kita sendiri dah berkeluarga, saya pun sebagai anak ada keluarga mak bapak kan yang besarkan saya, kemudian ada anak sendiri, kita ada keluarga sendiri, ada keluarga mertua. Jadi agak, orang kata tu keluarga bahagia ni sesuatu yang ideal lah untuk dikecapi. Ideal, ya, bahagia ideal di dunia, dan lebih ideal lagi sebenarnya dia di akhirat. Keluarga yang betul-betul bahagia, yang boleh kita dapat kebahagiaan hanyalah di akhirat. Di dunia ini setiap keluarga mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang kita nak belajar di sini adalah keluarga yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekalipun belum dapat kebahagiaan di dunia, tetapi sekiranya mereka cekal dengan iman, cekal dengan amanah, menjalankan amanah sebagai ketua keluarga, sebagai ibu dan sebagainya lah, maka insya-Allah pasti akan diberikan kebahagiaan kelak. Jadi hari ini kita nak kaji bagaimana nak membina keluarga yang bahagia yang dituntut dalam Islam. Dan saya berada di sini, di hadapan saya semua ayah-ayah, atuk-atuk, dan saya seganlah. Di sini bukanlah yang terbaik untuk nak cakap tentang keluarga, kita bukan nak mengajar macam mana nak bina keluarga. Saya semua menyampaikan, dan apa saja maklumat yang saya kumpulkan merupakan sandarannya daripada Al-Quran, Sunnah. Maknanya keluarga contoh tu bukan keluarga saya lah, bukan daripada saya, tetapi daripada keluarga Nabi, para anbiya. Kemudian campurlah dengan pengalaman-pengalaman keluarga lain. Keluarga saya sendiri sebagai anak, melihat kedua orang tua saya membesarkan saya, dan sekarang ini saya punya zaman lah nak membesarkan anak-anak. Jadi saya kira ini hanyalah satu majlis perkongsian pengalaman dan juga perkongsian ilmu daripada saya kepada tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Baik, kita mulakanlah dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim, di mana menyentuh tentang apa yang kita nak dalam berkeluarga ni. Jadi siapa tu berkeluarga? Apa tu makna keluarga? Keluarga tu adalah terdiri daripada seorang suami dan isteri dan anak. Itu paling kurang. Ataupun suami dan isteri pun dah kira keluarga lah. Jadi kalau dia dah kahwin je, maknanya dia ada keluarga sendiri, walaupun belum ada anak, walaupun tak ada anak. Jadi itulah kefahaman keluarga. Dan dalam masa yang sama, dia pun part of keluarga dia yang masih lagi ada adik-beradik, masih lagi ada mak bapak kalau ada. Jadi dia pun ada keluarga. Maknanya dia ada 3 keluarga. First, keluarga dia sebagai anak, dia ada keluarga sendiri. Kemudian bila dia dah kahwin, keluarga mertua pula, keluarga isteri. Kalau istilahnya extended family, semuanya part of keluarga dia, keluarga mertua dia, keluarga isteri dia atau keluarga suami dia. Kemudian bila dia dah kahwin tu pun, dia pun keluarga antara dia dengan isteri. Kalau ada anak, maka tu keluarga dia. Jadi
kita bila dah ada keluarga, dah bina rumah tangga, ini setiap daripada kita mesti ada visi apa yang kita nak daripada keluarga kita. Di dalam surah At-Tur, di dalam surah At-Tur ayat 21, saya mulakan dengan firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatna min amalihim min syai'. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman nanti akan diikuti kepada mereka lah zuriat-zuriat mereka, yang di mana mereka semua itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan masuk syurga nanti. Alhaqna bihim, Allah akan pertemukan kembali semua keluarga-keluarga dia dekat dunia. Dzurriyyatahum, zuriat dia, ya, zuriat dia di dunia, kalau layak masuk syurga, nanti mereka akan dipertemukan kembali dekat dalam syurga. Wa ma alasna min amalihim min syai', dan sedikit pun kami, yakni Allah, tidak akan mengurangi amalan-amalan mereka yang di dunia itu. Jadi amalan-amalan ini bukan sahaja amalan-amalan ibadah, tetapi tanggungjawab dan amanah mereka di dalam membesarkan anak sampai mereka masuk syurga, anak-anak mereka pun masuk syurga. Jadi di dalam surah At-Tur 21 ini seolah-olah menggambarkan kita, inilah wawasan kita. Wawasan kita ini untuk keluarga bahagia bukan kat dunia sahaja, tapi kita nak ramai-ramai kita, ahli keluarga kita masuk ke syurga. Walaupun hari kematian tu berbezalah. Ada yang meninggal dulu, ada yang meninggal kemudian, ada suami yang pergi dulu, ada isteri pergi dulu, ada anak pergi dulu, ada yang dah terpisah lama, mak bapak dah meninggal lama, anak dia masih hidup umur panjang. Tapi yakinlah, kita semua akan jumpa di sana insya-Allah kalau semua layak masuk syurga. Jadi itu yang kita nak, kita tanamkan di dunia. Kita ada keluarga ni, kita tanamkan akhir sekali destinasi aku adalah di keluarga sana, di syurga sana. Maka setiap minggu kalau saya jalankan nikah, ya, kalau saya nikahkan orang, jadi di antara khutbah nikah kita selalu pesanlah dan ingatkan pasangan-pasangan kita, di mana anda akan melayari bahtera rumah tangga ini, anda akan memulakan perjalanan ini. Ingatlah perjalanan ini perjalanan yang panjang. Jadi anda berdua sebagai suami dan isteri ini, matlamat kalian ialah syurga. Syurga, masing-masing sedang menjalan perjalanan ini untuk menuju ke syurga. Jadi jalanlah bersama-sama, pimpinlah bersama-sama. Kalaupun ada salah satu di antara kalian yang jalan lambat, tunggulah. Ada salah satu di antara kalian tersungkur, maka hulurkan tangan, pimpin bersama. Dan setiap perjalanan ini akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan keluarga kita, kita akan sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting untuk ada takwa. Jadi kalau ada masalah, Allah akan berikan penyelesaian dan huraian. Itu kita nak tanamkan kepada semua keluarga-keluarga dan pasangan-pasangan muda yang baru bina rumah tangga itu, untuk ada satu wawasan. Wawasan ni bukan kat dunia sahaja. Sebab kita tahulah banyak sangat orang nasihatkan, kalau boleh financial planning, cukup, orang kata tu cukup ada wang, persediaan nak rumah tangga ni mesti dah stable, mesti ada cukup kewangan untuk nak beli rumah, mesti ada property sendiri. Itu semua baguslah dekat dunia. Tapi jangan lupa matlamat kita akhirnya dekat sana. Sebab tu ramai juga pasangan-pasangan kita ini ambil sambil lewa, ya. Kalau dulu mungkin zaman haji-haji kat depan saya ni nak nikah kena interview masuk kursus rumah tangga, betul tak Haji? Kena masuk kursus rumah tangga, wajib. Kenapa? Sebab nak fahamkan budak-budak ni nak kahwin kena belajar bab kursus rumah tangga, bab agama, nafkah, tanggungjawab, bukan sahaja macam mana nak buat duit. Itu penting jugalah kursus rumah tangga yang lain, tapi ini juga penting. Tetapi elemen yang agama ini kurang diambil perhatian sekarang yang saya lihatlah. Kerana tak ada kesedaran tentang kewajipan, ataupun dah terlalu busy sangat, ekonomi pun dah susah dan sebagainya. Jadi kita nak, paling-paling pun tugas saya adalah untuk memberikan khutbah nikah tu adalah sedikit sebanyak untuk terangkan ini adalah
penting untuk kita faham. Akhir sekali matlamat kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan jumpa bersama ahli keluarga kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak lihat tuan-tuan dan puan dikasihi Allah sekalian, cabaran-cabaran sekarang ni banyaklah. Sebab macam saya katakan, nak membina keluarga bahagia ni, ada kalanya kita tersungkur. Setiap orang mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi yang paling, manusia yang paling hebat, yang paling dekat dengan Allah pun diuji. Masing-masing ada ujiannya tersendiri. Mungkin zaman Nabi-Nabi dan Rasul itu ujian dia berbeza. Ada di dalam Al-Quran ini banyak kisah-kisah yang dibawakan kepada kita tentang cerita kisah-kisah Nabi dan Rasul yang berbentuk keluarga. Jadi pada hari ini kita nak tanya macam mana nak membentuk tajuk syarahan apa? Macam mana nak membentuk keluarga yang bahagia? Jawapan pertama, tak boleh lari daripada kita ambil daripada Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, dia ada banyak orang kata tu hikmah. Yang pertama ada ayat-ayat hukum. Yang kedua ada nasihat-nasihat direct. Yang ketiga ada kisah-kisah yang banyak. Sengaja Allah bawakan kisah-kisah. Sebab manusia ni suka pada cerita, betul tak? Kalau kita jumpa orang kita tak kenal, kita tanya apa khabar? Khabar, apa khabar? Apa cerita kau? Lama tak nampak kan? Kau apa cerita? Macam mana kerja ni? Semua okey. Kita nak tahu cerita orang. Kita punya cerita tak nak bilang. Orang tanya, habis kau macam? Tak ada, aku semua okey. Oh, kau punya cerita rahsia. Cerita orang kau nak ambil. Kan? Kita manusia biasa nak tahu cerita orang je lebih. Sebab tu orang suka membawang cerita. Memang naluri manusia ni suka dengar cerita. Ada kala orang suka bercerita, tapi tak suka cerita pasal diri dia. Dia suka cerita pasal orang lain je. Jadi oleh kerana naluri manusia ni, dia punya impact dia dengan bercerita, maka Allah pun bawakanlah cara pendekatan dengan cerita di dalam Al-Quran. Ada surah pun nama dia surah cerita-cerita, Al-Qasas. Jadi cerita keluarga dalam Al-Quran ada banyak. Ya, jadi yang pertama macam mana nak bina rumah keluarga yang bahagia, mestilah ambil pengajaran daripada kisah keluarga dalam Al-Quran. Sebagai contoh sebagai contoh, satu ialah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, ujian dia apa? Okey, Nabi Ayub ni dia seorang nabi dan dia punya peribadi ni sangat dikenali orang sebab dia kaya. Kemudian dia banyak baginda banyak tanah, pemilik tanah, maka bisnes dia maju. Banyak anak, disenangi orang. Orang kalau kaya banyak duit memang orang suka datang kat kita. Orang suka berkawan. Begitu juga Nabi Ayub, sebab dia nabi, jadi ramai orang selesa dengan dia. Satu hari Nabi Ayub alaihissalam ditimpa kecelakaan, ditimpa ujian. Ujian dia berbentuk kesihatan. Dalam keluarga pun mesti ada diuji dengan kesihatan. Oleh kerana tak sihatlah susah nak bekerja. Bila dah susah nak kerja, tak produktif, itulah yang menyebabkan kesempitan kewangan. Bila kesempitan kewangan, ada masalah kewangan. Bila ada masalah kewangan, ada masalah rumah tangga, ada masalah tak puas hati antara suami isteri ataupun anak. Jadi dia semua macam snowball. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Allah Ayub boleh sabar di dalam hadapi masalah kesihatan kepada keluarga dia. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini ditimpa kesakitan, penyakit kulit yang dikatakan memakan daging sampai baginda kurus. Bila baginda sakit, beliau tak dapat nak keluar bekerja. Bila beliau dah tak dapat keluar bekerja, maknanya akan mengganggu aktiviti-aktiviti bisnes dan juga aktiviti pertanian dan sebagainya. Maka hilang satu persatu. Allah tarik nikmat satu persatu. Maka dihilangkan juga anak-anaknya pun meninggal. Dan bila dia sakit tu bukan sahaja kepada diri dia, tetapi dia memudaratkan orang lain. Maknanya penyakit ni berjangkit. Macam COVID lah. COVID, penyakit berjangkit. Dan ini juga penyakit sopak, virus berjangkit. Bila dah berjangkit, orang tak nak dekat dengan dia. Sampai dikatakan ramai orang yang dulu dekat rapat dengan Nabi Ayub, sekarang dah tak ada orang nak layan. Jadi begitulah rumrah kita. Jangan kecil hati. Mana member-member aku?
Dulu kawan aku ramai, bukan main. Bila ajak main bola, semua orang main bola. Bila aku dah kahwin, tak ada orang nak layan. Ni biasa lah. People come and go. Jadi biasa, orang datang tu tak semestinya sahabat. Sahabat yang betul-betul sahabat tu, susah dan senang ni. Bila kita susah tu, dia akan ada selalu. Jadi carilah dengan sahabat-sahabat yang betul tu, circle yang betul. Sahabat-sahabat kat masjid ni, saya yakin semuanya sehidup semati, sehati sejiwa. Tetapi kita tengok Nabi Ayub AS, waktu senang, waktu kaya, ramai orang bersahabat dengan dia. Tapi bila dah susah, tak ada orang nak dekat, sebab ialah dah tak ada duit, semuanya dah dihilangkan oleh Allah. Yang tinggal hanya satu sahaja yang betul-betul berkhidmat dengan Nabi Ayub AS. Siapa dia? Isteri dia, isteri solehah. Masya Allah. Maka bagi Nabi Yusuf ni, nikmat ni adalah mendapat isteri solehah. Walaupun ada uji, tapi ada juga rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada baginda. Begitu juga kita, kalau kita sedang diuji ni dalam keluarga kita, jangan terlalu risaukan, pening kepala tentang masalah keluarga kita tu. Maka kita kena cari apa benda yang Allah masih kasih kat kita, yang kita ada. Kita kena syukur apa yang Allah masih ada kasih kita tu, apa yang kita masih ada. Ya. Jadi isteri Nabi Ayub AS ni, dia seorang yang taat kepada suami, wanita soleha, tak pernah tinggalkan suami dia. Jadi suaminya iaitu Nabi Ayub sampai dah bedridden lah, dah tak boleh jalan, dah tak boleh keluar, makan pun perlu disuapkan, mandi pun perlu dimandikan. Maka ni isteri yang baik, seorang caregiver yang baik ni. Sampai bila dah orang kata tu dah sehari saban hari, isteri Nabi Ayub pun penat lah. Lama-lama kat rumah tu dah tak ada lagi, tak cukup lagi bekalan. Duit pun dah tak cukup, sumber pun, bisnes pun dah terpotong kan, kira dia punya flow, cash flow semua dah terpotong. Apa isteri Nabi Ayub buat? Isteri Nabi Ayub terpaksa bekerja. Ya, dia siang bekerja ataupun pagi bekerja, ambil gaji. Bila dapat gaji itu, beli makanan yang sedap-sedap untuk Nabi Ayub AS. Sampai Nabi Ayub pun tanya, wahai isteriku, mana dapat duit ni untuk beli makanan yang boleh tahan quality? Maka isteri Nabi Ayub pun bilang, aku makan gaji, aku bekerja. Sebab selama ni tak kerja. Sebab selama ni Nabi Ayub yang kerja kan, dialah yang memberikan nafkah. Masya Allah, ni ada isteri yang solehah, sanggup berkorban, sanggup rasa sama-sama susah. Maka dia dah bertahun-tahun lah. Sampai dalam riwayat dia ada banyak lah berapa lama Nabi Ayub ni sakit. Di antara pendapat yang terkuat di dalam Ibn Kathir menceritakan, Nabi Ayub merana penyakit ni sampai 17 tahun. Selama 17 tahun sakit bedridden. Dan selama 17 tahun itulah isteri dia berbakti, berkhidmat kepada Nabi Ayub AS. Tak tinggalkan walau sehari. Saya ada dengar kes juga, ada once seorang pakcik tu, dia dah wheelchair je, isteri dia dah tinggalkan. Jadi tak apalah, jodohnya sampai situ sahaja. Kerana tak semua orang boleh sabar. Begitu jugalah kalau isteri sakit, mungkin suami dia cari yang lain. Kau ni dah tak macam dulu, abang punya kehendak ni masih ada izinkanlah abang kahwin lagi. Wah, dulu sehidup semati kan, bukan main lagi. Sehidup semati, tak apa kita susah senang bersama. Sekali bila isteri dia sakit, suami dia pun kata, siapa nak gosok baju aku? Saya pun masih nak bertugas saya ada kenal satu, kena kat office tu, dia janda, boleh tak izinkanlah saya kahwin? Tapi bagi Nabi Ayub AS dan isteri dia, Masya Allah, tak tinggalkan, tak tinggal pun. Jadi pada satu hari isteri Nabi Ayub pun sebagai seorang manusia biasa, dia pun tanyalah kepada suaminya, wahai abang, wahai Nabi Ayub, tak pernah saya melihat abang menadah tangan dan doa kepada Allah agar diberikan kesembuhan kepada penyakit abang. Kenapa tak doa supaya disembuhkan penyakit? Abang kan seorang Nabi, pasti dikabulkan Tuhan. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai isteriku, selama aku sihat berapa tahun? Aku sihat tu berapa tahun aku sihat? Berapa tahun aku dapat nikmat yang banyak? Berpuluh-puluh tahun. Sekarang berapa tahun aku sakit? Nak masuk 17 tahun. Anggarkanlah. Jadi abang agak malu nak mohon pada Allah supaya diberikan kesembuhan ini. Baru sikit, baru belasan tahun nak
nak bandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan selama ini bila aku sihat. Jadi aku agak malu untuk nak mohon kepada Allah. Masya Allah. Mendengarkan hal ini, isteri dia pun baru faham dan menjadi malu. Tapi lama kelamaan Nabi Ayub doa juga. Sebab dalam Al-Quran memang ada dua ayat yang menerangkan tentang bagaimana Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Sebab Nabi Ayub dah doa. Nabi doa. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah tak kala Nabi Ayub alaihi salam bermunajat pada Tuhannya, Tuhanku anni massaniyad-dhurr, aku ditimpa kesakitan. Wa anta arhamur rahimin, dan kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi di dalam waktu dia sakit pun dia masih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa lagi akur yang Tuhan ni maha pengasih lagi maha penyayang. Susah sebab kalau orang yang ditimpa ujian ni memang diuji imannya. Orang yang sakit pun diuji imannya sampai boleh jadi kemurungan. Orang yang sakit ni boleh jadi sakit mental, emosi. Kadang-kadang dia fikir, kenapalah dalam banyak-banyak orang aku yang ditimpakan kesakitan ini. Why God, why must me? Susah. Tapi Nabi Ayub ni iman dia kuat. Dia nak ajar kepada kita cara untuk nak menghargai ujian. Di dalam ujian ni dia masih lagi akur, Allah ni maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ujian sakit yang diberikan kepada aku ni juga sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun doa, fastajabna lahu, Allah pun jawablah. Allah pun berikan pengkabulan doa bagi Nabi Ayub alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan Nabi Ayub, cara dia macam mana Allah perintahkan Nabi Ayub untuk apa, untuk apa, sembuh penyakitnya. Jadi diperintahkan kepada Nabi Ayub agar dihentakkan kakinya ke bumi 2 kali. Pada hentakan pertama keluar air mata air. Bila keluar air mata air, mughtasalun wa syarab, satu sekali air itu keluar untuk mandi. Jadi air mata air itu dimandikan oleh isterinya lah. Ataupun ada yang katakan dia mandi sendiri. Tak apalah, kerana riwayat-riwayat ni semua tak kuat. Yang penting dalam Al-Quran kata suruh mandi. Nabi Ayub AS mandi. Kemudian lagi satu punya hentakkan kaki, keluar juga air. Pancutan air kedua tu supaya diminum. Jadi Nabi Ayub pun minum. Jadi selepas dah mandi dan dalam minum itu, maka diberikan kesembuhan secara perfect 100%. Dalam satu riwayat yang tak kuat jugalah, tapi semua dalam Ibn Kathir, satu hari isteri dia nak menghadap Nabi Ayub ni. Jadi dia cari, mana suami saya? Awak siapa kat rumah ni? Mana suami saya? Sebab dia dah diri. Dia dah jadi orang handsome lah. Dia dah jadi orang segar. Kau siapa? Kenapa kau masuk kat rumah aku? Mana suami aku Ayub? Dia kata, saya lah Ayub. Handsome, Masya Allah. Isteri dia pun terkejut. Allah dah berikan kesembuhan kat aku. Haji-haji, ibu-ibu jangan balik, jangan cuba pula hentakkan kaki dekat bumi pula. Sebelah yang keluar pun air apa? Air tanah. Itu Nabi Ayub. Yang dihentakkan hajar tu itu air zam-zam kan. Jangan pula kita bagus tak ini bukan tib bin Nabawi lah, ini untuk Nabi Ayub sahaja. Okey, ini kisah yang pertama. Maka kita belajar kat sini, kalau keluarga tu ditimpa ujian, yang pertama sabar. Okey, yang kedua kenalah cari benda-benda yang baik, cari nikmat-nikmat yang baik. Ramai diuji ni, keluarga ni ramai diuji. Ada yang diuji dengan kesempitan wang lah, macam saya katakan. Ada yang diuji dengan anak-anak. Masya Allah, saya ada saksikan mak bapak ni orang baik. Macam-macam, sebenarnya setiap kita ni unik. Ujian ni unik, kepada diri kita sendiri unik, dan kepada keluarga kita pun unik. Ada yang saya lihat keluarga dia baik, keluarga Al-Quran. Cerita betul, keluarga Al-Quran maknanya mak bapak dia seorang yang pandai baca Al-Quran dan ajarkan Al-Quran kepada budak-budak. Anak dia pun baik daripada kecil, dia ajar dia solat berjemaah. Anak dia semua baca Al-Quran, ngaji, semualah. Bila dah dewasa je anak dia buat problem dekat mak bapak dia. Masya Allah. Bila dah dewasa, dah kira mak dia dah hantarkan sekolah, madrasah semualah, tapi tetap diuji oleh Allah. Of course lah, ni biasa tuan-tuan. Diuji ni biasa. Ada orang tak diuji oleh Allah. Yang tak diuji itulah ujian bagi kita. Sebab
Kata Allah SWT dalam Al-Quran, "Afahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mendabik dada mengaku beriman pada Allah sedangkan dia tidak diuji? So once bila kita diuji, kita kena ingat, alhamdulillah, maknanya I'm on the right path. Aku ni sedang di dalam track yang benar. Sebab kalau aku tak diuji, maknanya aku belum beriman. Dan Nabi pun dah berpesan dalam khutbah baru lepas, setiap orang akan, hamba Allah tu akan diuji mengikut kadar agama dia. Semakin kuat agama dia, semakin kuat ujian dia. Masya Allah. Jadi kalau kita ni diuji dengan ujian yang dahsyat, yakinlah sebenarnya iman kita tengah dahsyat tu, on the way. Cuma Allah nak uji dia berat sikit. Macam orang dah masuk universiti, ujian dia lain dengan orang yang masih poli, masih JC. Berbeza. Sebab dia punya test dia dah berat kan. Nak jadi orang yang bahagia ni susah dekat akhirat ni. Jadi diuji dengan berat-berat. Maka balik kepada cerita tadi itulah, anaknya bila dah besar dah nak berumah tangga, anak lelaki inilah ya, mentang-mentang dah belajar agama, pandai baca Quran kan, dah berdalil pula kat mak bapak dia. Mak bapak dia lah kan yang ajar dia gaji, ajar dia baca alif bata, ajar dia solat berjemaah, ajar fardu ain. Tak hantar kat luar, mak bapak sendiri yang ajar ni. Tapi bila dia dah dewasa, dah nak masuk umur, nak bernikah ni, ada pendapat sendiri. Nak bernikah, mak bapak tak setuju. Mak bapak cakap, habiskan dulu belajar. Tak apa, mak bapak kasih, tapi habiskan dulu, nanti boleh kan. Sebab keperluan dunia pun perlu juga. Keperluan dunia maksudnya ialah kena ada kerja stable kan. Kita ni hidup, ada juga logik lah mak bapak sih kenal anak dia kan. Kau belum lagi nak jaga anak dara orang, tapi anak lelaki ni merajuk, tak balik rumah. Selang beberapa bulan tau, lama tak balik rumah ni, alih-alih dapat kad jemputan. Tak kesedih, kad jemputan tengok nama anak dia nak kahwin. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan perempuan kalau dapat anak yang macam gini, Masya Allah ya, dapat kad jemputan, terus dapat call, sorry bah, restukan saya untuk nak kahwin. Yelah, sebab dia anak lelaki. Kalau anak lelaki tak payah wali lah. Maknanya dia tak payah nak pergi office ROM, nak kasih keizinan. Jadi just dia cuma cakap je. Macam kita dapat kad jemputan kawan. Wah, kau main lagi anak ni, terus dapat kad jemputan. Itulah ujian bagi mak bapak tu, kesian. Mak bapak baik, tapi kadang-kadang dapat anak yang lebih baik. Yang terlebih baik ya. Jadi agak-agak mak bapak dah datang tak? Mak bapak tak datang. Yelah, merajuk lah mak bapak pun, sakit hati. Siapa tak sakit hati anak buat macam tu, ke belakang kan mak bapak nak kahwin. Kahwin ni jangan main-main tuan-tuan. Siapa yang muda belum kahwin kat sini, saya rasa semua dah kahwin yang muda pun kayaknya dah kahwin lah. Jadi janganlah ke belakang kan mak bapak. Sebab perkahwinan ni perkara serius. Dia daripada kecil sampai besar kita dah jaga. Takkanlah bila bab kahwin tu semua kita nak buat sendiri. Jadi saya nasihatkan pasangan muda semua, consult lah mak bapak nak buat walimah tu, janganlah syok sendiri. Saya nak ini lagu ni, jangan. Kerana mak bapak pun ada hak dekat situ. Mak bapak pun happy, bahagia. Dia pun bayar duit juga kan. Dia nak undang berapa ramai orang, biarkanlah. Biarkan, nak undang berapa, 200 orang kawan mak bapak, sebab dia happy. Dia happy tengok anak dia kahwin. Dan dia nak make sure anak dia dapat the best lah dalam majlis perkahwinan tu. So layankan mak bapak, tak salah, ni khidmat. Jadi bayangkan kalau majlis macam tu dia kebelakangkan dan dia hanya bilang bahawa orang nak kahwin, dah restukan, bye-bye. Lepas tu tak ziarah, tak ada berita sampai sekarang lah. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan cepat balik, cepat berubah. Tetapi ini adalah satu ujian lah kepada mak bapak ini. Dan kita tak boleh putus harapan dengan Allah. Sebab Allah tu yang memegang hati orang. Allah tu yang memegang kunci hati hambanya. Kita ini, walaupun mak bapak kita nasihat macam nak rak, setiap manusia itu ada dua panca indera yang paling hebat. Yang pertama telinga, yang kedua mata. Yang lain pun hebatlah, pegang. Jadi daripada telinga dengar nasihat. Anak akan dengar dia akan dengarlah
dengar masuk tapi hadam tak kat hati. Dia mendengar, Man, kau jangan macam-macam, ya, balik cepat. Kau ni mestilah nak beli gitu, mesti nak ni, dengar cakap mak bapak. Dia dah dengar dah lama dah. Kemudian dia pun ada mata, sebab setiap anak tu akan perhatikan pergerakan mak bapak daripada kecil. Betul ke Ustaz? Betul, sebab saya pun dulu anak. Saya sebagai seorang anak tengok mak bapak buat macam mana. Bila mak bapak gaduh, kita tengok, oh okey, mereka tak gaduh kat luar-luar, dekat luar evening room, dekat hall. Mereka akan mungkin ada discussion lah dalam bilik. Jadi kita ingat, kat mana bapak simpan rotan kita tahu, sebab kita akan sembunyikan rotan kat tempat lain. Tapi mak bapak pun pandai. Itu tempat aku sengaja letak belakang dekat kat store. Sebenarnya rotan aku ada kat bawah katil kan. Jadi ingatkan anak lagi pandai, mak bapak lagi pandai. Rotan satu, rupanya rotan ada 3 bapak simpan. Ini semua anak ingat. Dan sampai dah tua bangka pun anak akan ingat. Jadi anak akan perhatikan pergerakan mak bapak. Jadi bila mak bapak nasihat, dia nak tengok mak bapak dia buat tak apa yang dia cakap. Kalau contradict, maka tak ada value. Kalau dia buat, kalau mak bapak dia buat, alhamdulillah, kira ada value sikit dan dia boleh melembutkan hati dia. Macam saya katakan, ada kala tengok, ada kala dengar. Jadi dua panca indera ni penting. Kita dengar nasihat, kita tengok orang buat. Tapi tak semestinya dia akan masuk ke dalam hati. Mungkin dia masuk dalam otak, dia boleh fikir. Kerana dalam Islam, yang paling penting sekali hati. Kan? Ala fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita, kata Nabi, ada segetul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baiklah seluruh anggota kita. Kalau wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau rosaklah seluruh anggota badan kita. Ala wahyal qalb, inilah qalb. Hati. Jadi ada kalanya anak-anak ni dengar, fikir, tapi tak masuk hati. Dia tengok, fikir, tak masuk hati. Jadi kita ni, yang orang tua, nak nasihatkan anak, nak nasihatkan kawan, kita kena tahu kita punya batasan sampai situ sahaja. Kita punya batasan ni, nasihat sampai sini je. Dia punya sini sampai sini je. Sini kita dah tak boleh kacau, sebab ini Allah punya. Ini Allah yang jaga. Ya. Saya selalu nasihatkan diri saya dan kepada pasangan-pasangan yang minta nasihat. Nanti dia tanya, Ustaz, kenapalah suami saya tak ubah? Kenapalah isteri saya tak pakai tudung? Kenapalah suami saya masih isap rokok? Jadi macam-macam dia tanya. Dah macam-macam kita nak suruh dia buat tu, suruh buat ni. Dah bertahun-tahun, sama je Ustaz, tak ada perubahan. Dah nasihat, dah galakkan. Kadang-kadang saya termarah, dia pun kecil hati. Lepas tu saya cakap lah, ni awak punya tugas dah habis. Sampai situ sahaja. Ad-dinun nasihah, kita nasihat kan? Ad-dinun nasihah, bukan agama ni untuk merubahkan orang. Kita tak boleh ubahkan orang. Yang boleh ubahkan orang Allah. Orang berubah, dia mula dari sini dulu, hati dulu, kesedaran. Jadi kalau kita dah kasih nasihat, kita dah ajar dia agama, kita ingatkan kita dah jalankan tanggungjawab dia jadi orang baik, ingatlah sebenarnya akhir sekali Allah yang jadikan dia baik. Allah yang jadikan dia baik dengan izin Allah. Maka dalam kes tadi itu, saya masih lagi letak harapan yang baik kepada Allah. Sebab Allah boleh lembutkan hati anak tu untuk dia kembali kepada mak bapak dia. Dah berlaku juga, saya lihat anak yang tak balik dah lama, bertahun-tahun tak balik. Sama juga pasal kes kahwin merajuk, lari. Satu hari dia balik pada malam Ramadan, nak dekat hari raya. Masya Allah, mak bapak dia happy lah. Masya Allah juga kepada mak bapak tu boleh sabar. Kalaulah mak bapak yang lain, yang tak ada iman, yang kurang imannya, dia dah buang dah anak. Kan dia ni ahli masjid, alhamdulillah. Jadi dia faham. Jadi kita dengar orang-orang ceritakan amalan dia setiap malam baca surah Yasin, niatkan agar anak dia balik. Lama tu, mak dia tak give up baca surah Yasin. Ialah orang dulu, janganlah kecam pula, apa asyik surah Yasin je, mungkin itu je yang dihafal ke, yang dia fasih. Jadi dengan surah Yasin tu baca, asalkan Al-Quran tu baca, niat mudah-mudahan anak aku lembut hati balik. Ni ikhtiar kita, ya, ikhtiar. Tak payah letak kat surat khabar, tolong cari anak saya. Tak payah, dia pun tak nak balik. Lagi dia menyampah, apa yang mak bapak aku ni cari aku kat surat khabar. Tak, dia akan balik sendiri. So
saya yakin insya-Allah kalau Allah nak ubahkan hati anak tu, Allah akan ubahkan, sebab cerita yang lain ni cerita betul juga. Akhir sekali dia balik pada malam Ramadan nak dekat hari raya. Mak bapak dia dah tua, happy sangat, alhamdulillah. Dia pun terimalah anak dia masuk ke dalam rumah, masya-Allah. Lepas tu masakkan hari raya, kita jumpa, kita pun happy, kita pun kenangkan kembali dan tak berbual lah cerita-cerita lama tu. Itu antara dia dengan keluarga dia, tapi kita rasa happy, masya-Allah. Allah boleh ubah. Allah boleh ubah orang. Jadi insya-Allah kalau kita ada masalah macam ni sekarang kat keluarga, kita punya pasangan hidup tak nak dengar cakap, tak berubah, anak kita masih lagi lari rumah ke, tak nak dengar cakap kita, ketahuilah ibu-ibu, ayah-ayah, kita dah melakukan yang terbaik. You have done your best. Kita ni nasihat sahaja. Nabi tak suruh kita ubahkan orang, tak. Nabi suruh kita nasihat sahaja, tegur sahaja dah. Wa idza stansaha ahadukum akhahu falyansah. Bila orang datang minta nasihat, nasihatkan. Kalau kita sebagai orang yang bertanggungjawab jaga dia, tanggung dia, kita juga nasihat, kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Kita nasihat, galakkan, dia buat tak buat, urusan tu hanya pada Allah Subhanahu taala. Jadi ke tak menjadi, serahkan pada Allah. Kita dah usaha masukkan anak kita ke madrasah untuk belajar ilmu, fardu ain semua, nak jadi anak yang baik, sekarang belum jadi lagi, tak apalah, serahkan pada Allah, asalkan dia tak buat jahat. Sebab mungkin parents pun terlalu letakkan harapan yang sangat tinggi lah, sampai dia kecewa, anak dia tak jadi macam tu, tak jadi macam ni. Kisah yang lain juga dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan ahli keluarganya beriman ataupun dalam iman. Kisah Nabi siapa? Kisah Nabi Lut dan juga Nabi Nuh, pun keluarga juga. Adakah kita anggap keluarga ni fail? Tidak. Jadi jangan kita rasa kecewa, kita gagal mendidik keluarga sebab keluarga aku tu dia tak nilah, tak ke masjid, tak tu. Sabar dulu, sebab kita dah buat yang terbaik. Dah ada contoh dalam Al-Quran. Nabi Lut alaihissalam Nabi, takkan Nabi Lut tak buat tanggungjawab dia sebagai seorang suami, tegur isteri dia. Isteri dia pun one of yang berkomplot, kan? Isteri Nabi Lut alaihissalam one of orang yang sekongkol dengan kaum Lut. Kaum Lut yang buat hubungan sejenis. Isteri Nabi Lut lah yang panggil kaum Lut yang ada kecerondongan terhadap sesama jenis ni untuk nak tahu siapa tetamu Nabi Lut alaihissalam ni kat dalam rumah. Ada dua lelaki handsome, kan, malaikat kan. Jadi isteri Nabi Lut tu lah yang keluar panggil. Nampak, akhir sekali Allah tak izinkan isteri Nabi Lut itu taubat, dan Nabi Lut pun dah tak dapat nak selamatkan dia. Akhirnya isteri Nabi Lut itu dah ke sana. Nabi Lut dah jalankan tanggungjawab, and that's it. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lagi kesian, masya-Allah. Keluarga Nabi Nuh hidup panjang. Jadi dalam Quran kata 1000 tahun tolak 50, lebih kurang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada keluarga dia, kepada umat dia. Yang teruk keluarga anak dia sendiri pun one of the orang yang berpengaruh untuk nak influence orang masyarakat dia untuk nak go against father dia. Masya-Allah. Ya. Kadang-kadang dalam hidup kita gitu. Kawan kita support kita, ahli keluarga kita yang menentang kita. Yang banyak support kita, beli bisnes kita ke contohnya lah, ya. Yang berurusan dengan kita, tolong kita bila kita susah. Member jauh, kadang-kadang jiran, ahli keluarga sendiri, adik-beradik sendiri tak datang, tak nak tolong kita. Padahal tali darah, kan, tali silaturahmi ni ada, tapi dia tak datang. Kadang-kadang dia yang buat fitnah, biasalah. Dalam keluarga Sayyidina Abu Bakar pun ada juga, dalam Quran juga, semua dalam Quran. Ya, keluarga sendiri, sepupu sendiri fitnah keluarga Sayyidina Abu Bakar, sedangkan Sayyidina Abu Bakar setiap bulan kasih duit. Masya-Allah. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ni dah berdakwah, dah macam nak qala inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh kata, aku dah berdakwah kepada kaum aku, termasuk keluarganya lah, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Hari-hari yang aku dapat
tak banyak tapi kebanyakannya semua lari. Masya Allah. Dan bila sampai waktunya Nabi Nuh dah kasih timeline lah. Okey, harap beriman, kalau tak Allah memang nak turunkan azab. Dan Allah akan turunkan azab berbentuk banjir. Orang dah tahu dulu tahu azab apa. Sebab tu Nabi Nuh buat kapal, buat bahtera. Jadi while Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman tu bina kapal, bina bahtera, yang tak beriman tu ejek Nabi Nuh. Apa saja je. Lepas tu anak Nabi Nuh pun ada. Orang pun ejek anak Nabi Nuh. Apa kau tengok bapak kau apa saja je. Tak kemalu kita kan. Apa punya anak ni. Aku yang penat-penat besarkan dia, kasih nafkah. Dia pula lawan aku. Masya Allah. Ya, apa ya bapak aku ni. Anak dia pun dah tak boleh. So anak dia lawan bapak dia. Anak dia yang kasih idea kepada masyarakat umum. Kaumku sekalian, kalau pun berlaku banjir, ya, kita ada gunung yang paling tinggi kat kawasan ni, kita naik kat sana, jangan takut, jangan dengar cakap bapak aku. Dia tak ada apa, dia orang tua, apa saja buat bahtera. Contohlah, ya, dia cakap gitu. Jadi Nabi Nuh, anak Nabi Nuh ni, dia influencekan ramai orang juga. Ketika tu dah hujan lebat dah, dah tak berhenti kan, air sampai dah naik, kira bahtera tu dah ada lah. Nabi Nuh dan pengikut dia semua masuk. Jadi anak dia degil tak masuk. Anak dia dengan sekumpulan orang semua naik gunung paling tinggi lah. Sampai air dah sampai ke atas, dah tenggelam kan. Sampai Nabi Nuh AS, dah last pun Nabi Nuh masih sayang anak dia. Nabi Nuh nak selamatkan, ni ada dalam Al-Quran ya. Nabi Nuh nak selamatkan anak dia. Masuklah ke dalam bahtera. Nampak? Bapak mana yang tak sayang anak? Masuklah dalam bahtera, selamatkanlah diri kamu. Siapa yang perintahkan untuk tinggalkan Nabi Nuh, tinggalkan anak Nuh? Allah perintahkan. Allah kata innahu laisa amalun ghairu salih. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh AS, kau tinggalkan anak engkau tu, dia bukan anak engkau lagi. Sesungguhnya dia buat amalan yang tak soleh. Masya Allah. Maka terputuslah. Bila dia dengar macam tu, maka dia pun tinggalkan anak dia. Jadi adakah Nabi Nuh tak usaha? Nabi Nuh dah berusaha, dah nasihatkan, dah dakwah, tapi tak dengar cakap pula. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan, ya. Saya kadang-kadang kasih contoh gini supaya nak memberikan semangat, ibu dan ayah. Ada juga datang ke masjid istighfar, ibu ayah dah tua, betul anak dia dah remaja, tak kahwin-kahwin. Anak-anak dia dengan anak dia berlaga sambil gaduh. Mak bapak dia dah runsing kata, adakah saya tak jalankan tanggungjawab Ustaz? Sebab anak saya ni, saya risaulah. Dia dah belum kahwin, lepas tu duduk dalam bilik, lock pintu, tengok YouTube. Saya takut dia tengok maksiat ke apa kat dalam. Kata dia tak kasih masuk. Dah tak apa, sampai situ sajalah. Bapak, tugas bapak takkan nak segar masuk bilik, nanti anak lari. Ni pun nak kena pandai melayang-layang lah. Ni sebab tu susah nak bangunkan anak ni. Ya, kita akur. Jadi kita berikan, orang kata tu sebagai satu kesedapan dan ketenangan lah. Cik dah buat benda yang terbaik. Cik dah buat, lakukan yang terbaik. Sampai situ je cik boleh lakukan. Cik tak boleh nak paksa anak tu buat macam tu, buat macam ni. Tak boleh nak paksa dia kahwin. Sebab semua orang dah besar, dah balik. Sebab tu nama dia balik. Once kalau dah balik, dia bertanggungjawab atas keputusan dia sendiri. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah dalam Quran, tak akan menanggung, seseorang itu tak menanggung dosa orang lain. Orang tu buat dosa, orang tu lah dapat dosa, kenapa kita tanggung? Kata ulama, begitu juga suami isteri, ibu ayah dengan anak. Anak buat dosa, dah balik, anak dapat dosa. Mak bapak tak waris dosa dia. Kenapa mak bapak pula dapat dosa? Yang buat dosa anak dia kan. Mak bapak boleh jadi dapat dosa kalau tak tegur, itu je. Kalau dia tak nasihat. Contoh dia nampak mungkar ni depan-depan, anak dia buat benda maksiat, dia tegur. Tapi besok anak dia buat juga, tegur lagi, tegur. Dia dah buat kewajipan dah terlepas daripada dosa. Jadi seterusnya dosa, contohnya lah anak dia minum arak, anak dia je dapat dosa tinggalkan solat. Anak dia je yang dapat dosa, mak bapak tak dapat dosa. Begitu juga suami dan isteri. Ya, tak akan suami itu mewarisi isteri punya dosa. Kalau dia dah nasihat, dia dah tegur, dia dah buat macam-macam, dah marah isteri dia degil juga, buat maksiat, maka insya-Allah
ya, dah terlepas daripada tanggungjawab suami. Betul, ada pilihan lah nak tinggal bersama ke tak tinggal bersama ke, ada pilihan. Sebab ada juga on the ground, kalau kita nak tinggalkan isteri tu sebab dia tak mentaati perintah Allah, boleh juga isteri tak solat, kan? Jadi dah nasihat-nasihat masih tak solat. Jadi ada ground untuk kita tinggalkan dia. Kita nak bina keluarga bahagia. Jadi macam itulah. Tapi Nabi Allah Lut dan juga Nabi Allah Nuh alaihissalam tak give up, tetap masih nak sampai sehingga akhir hayat mereka lah. Mereka nak berdakwah, nak ajak suami, ajak anak dia dan isteri dia supaya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nampak, itu yang pertama, macam mana kita nak bina keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Nak kena tahu macam mana kisah-kisah Al-Quran, Nabi-Nabi dan Rasul menghadapi ujian dalam keluarga. Semua orang mesti ada ujian, biasa, ya, mesti ada ujian. Dan kemudian Nabi kita SAW, itulah yang terbaik, diuji oleh Allah SWT kepada baginda. Keluarga dia juga ada diuji. Contohnya Sayyidatina Aisyah pernah diujilah dengan dituduh curang. Ini dalam peristiwa yang sangat-sangat masyhur dalam Al-Quran, surah Taubah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum mink. Jadi orang yang datangkan hadis, mendatangkan khabar-khabar palsu, hadithatul ifk, cerita-cerita bohong, yang mengatakan Sayyidatina Aisyah ni ada curang dengan sahabat Nabi. Tak ingat nama dia siapa, Safwan tak silap, Allahu alam nama. Jadi ada curang. So kata Allah, usbatum mink, dalam keluarga kamu sendiri ataupun dalam sahabat-sahabat kamu sendiri ada yang memfitnah. Masya Allah, among yourself, dia bukan orang luar, tapi within your community ada orang-orang yang sebarkan benda-benda tak betul ni. Maknanya kalau benda ni berlaku kat Nabi, tak mustahil berlaku kat kita. Walaupun kita ahli masjid, orang masjid, selalu sembahyang, puasa, itulah ujian kita. Jadi ini bukan tanda kita tak beriman. Jangan kita rasa sedih. Sebab saya juga kadang-kadang counselling abang-abang ke, kan, orang-orang yang dah berubah, kata, Ustaz, adakah ni disebabkan saya dulu jahat sewaktu saya punya ujian ni besar? Adakah sebab saya adakah saya punya perjalanan ibadah ni betul? Adakah sebab tak betul sebab tu Allah uji macam gini? Jadi banyak sangat pikiran. Saya cakap, bang, jangan banyak pikiran, bang. Ujian ni biasa. Alhamdulillah diuji oleh Allah. Bukan tanda abang ibadah tak betul ke, tak. Ini supaya abang teruskan ibadah, semakin kuat, semakin menghayati ibadah abang terhadap Allah. Sebab kita kadang-kadang ambil sambil lewat ibadah kita, kita tak rasa, tak ada feeling. Melainkan bila kita ditimpa musibah, baru ada feeling, baru boleh menangis, baru boleh fikir, kenapalah diuji kat aku, ya Allah, baru kembali kepada Allah. Baru bila kita solat tu kita rasa betul-betul, sebab kita tengah desperate nakkan bantuan daripada Allah. Mungkin Allah nak macam itulah, dia nak kita rapat dengan dia, dengan diberi ujian kepada kita. Jadi jangan rasa kecewa atau jangan rasa sedih sangat dengan ujian yang sedang kita hadapi. Kita memang tengah dalam perjalanan yang betul, insya-Allah. Ya. Maka apa cerita saya tadi? Berkenaan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh curang. Maka apa Rasulullah buat? Rasulullah pun sebagai Nabi, sebagai ketua Islam ketika itu, Nabi kena pamerkan macam mana nak settle problem ni. Maka Nabi tak bersifat bias. Walaupun dalam hati Nabi tahu Aisyah orang baik, takkan dia buat macam tu. Tapi secara umumnya nak buat polisi dan sebagai contoh terbaik, Nabi ajar kepada orang how to solve problem. Kalau kena fitnah ni, sebagai organisasi ke, sebagai family, you have to be tengah-tengah, jangan bias. Nabi boleh je, jangan kacau Aisyah, aku kenal dia, korang jangan cakap banyak. Sebab Nabi kapasiti dia Nabi, jadi Nabi buat keputusan tu berdasarkan apa yang dilihat jangka masa panjang. Apa Rasulullah buat? Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, kau baliklah ke rumah mak bapak kamu, buat seketika, dapatkan ketenangan, biar saya uruskan. Nabi tahu, Nabi bukan kecewa ke Aisyah, Nabi tak percaya pun tuduhan-tuduhan tu ke Aisyah. Tetapi Nabi sengaja tunjukkan kepada kita, at times isteri kita ni bila ada masalah perlu balik kepada mak bapak.
Suami jangan pula merajuk. Kenapalah dia pergi rumah mak bapak dia? Adakah aku jadi suami yang tak baik? Tak, tak. Mak bapak tak boleh nak dipisahkan daripada anak. Bahkan suami kena galak kan. Isteri ni selalu pergi rumah mak bapak. Suami ni suami baik. Suami yang baik, dia pastikan isteri ni pun jadi anak yang solehah. Orang tua tu pun perlukan anak, dia masih lagi anak, pergi sana. Jadi anak tu, isteri dia tak semestinya dapat ketenangan daripada suami. Dia masih lagi ada mak bapak, dia mesti pergi kat mak bapak mengadu masalah dia. Jadi Rasulullah tahu macam mana nak solve problem ni. Bagi Aisyah, pulanglah ke rumah mak bapak untuk seketika dapatkan ketenangan. Jadi Aisyah pun memang nangis kat rumah sana, down kan. Mak bapak dia pun pujuk dia. Bila balik je tu, mak bapak dia dah tahu cerita dia, sebab dah heboh kat Madinah. Bayangkan, hebat. Orang kata tu membawang. Membawang ni dahsyat daripada dulu lah. Membawang ni istilah sekarang. Orang potong bawang sambil mengumpat lah. Macam tu. Sekarang dah tak ada membawang sangat sebab dah tak ada kerja kahwin, dah tak rewang kat bawah blok. Kalau dulu, ni malam Sabtu, besok Minggu malam Sabtu siapa tak boleh pergi jemputan, dia datang malam ni. Siapa yang datang jemputan malam tu, selalu saya ingat juga, kita akan nampak orang tengah buat gosik-gosik bawang, potong-potong bawang, potong kentang kan. Sambil-sambil berbual lah, macam mana anak kau? Membawang aja. Jadi membawang ni memang kerja manusia lah daripada dulu. So orang-orang membawa memfitnah Aisyah, memfitnah keluarga Sayyidina Abu Bakar, memfitnah Abu Bakar. Teruk kena. So Rasulullah SAW itu diuji sampai itu. Akhir sekali Allah lah yang clearkan nama Aisyah. Innal ladzina ja'uka bil ifki usbatum min. Orang-orang yang tuduh Aisyah tu sebahagian daripada kamu, adalah datang daripada kamu juga. Maknanya part of your community juga yang buat fitnah ni, orang-orang munafik. Jadi Allah clearkan nama Sayyidatina Aisyah, maka Sayyidatina Aisyah pun clear. Itu diantara cabaran rumah tangga Nabi. Cabaran yang seterusnya banyaklah. Bagaimana Rasulullah pun nak layan kerana isteri dia. Dia ada satu buku lah bagus untuk anak muda. Ada buku Melayu, Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Jadi kita baca. Kadang-kadang memang Rasulullah pun pernah, orang kata tu salah faham dengan isteri dia kan. Biasalah. Kita ingatkan isteri soleha, wanita soleha ni pakai tudung, pakai niqab, diam je. Ya bang, ya bang, ya bang. Tak ada. Itu syurga bidadari. Dan namanya perempuan lah juga. Pepot. Asyik nak argue je. Suami dia ustaz tak ustaz, sama juga kena argue. Kena balik, kena counter balik. Abang ustaz tak ustaz, bersyarah tak syarah. Sekarang saya nak syarah kat awak. Kenapa pinggan tak basuh? Macam-macam kena lah. Jadi begitu juga Rasulullah pun kena pot dalam rumah tangga Nabi. Di dalam kitab tu dibawakan riwayat yang sahih lah, di mana pada satu hari Hafsah ni, Sayyidina Umar Al-Khattab ceritakan, pada satu hari aku lihat bezalah orang wanita Ansar dengan Muhajirin. Orang wanita Mekah ni, mereka tak banyak argue, mereka banyak taat. Ya bang, ya bang. Macam ikut je perintah suami. Tapi bila dekat Madinah ni, aku saksikan perempuan Madinah ni banyak argue, suka argue kat suami mereka. Aku tak sukalah. Jadi dia cakap, sebab isteri Sayyidina Umar Al-Khattab pun orang Madinah. Dia kata satu hari aku tengah buat urusan, isteri aku masuk campur, dia kasih idea ni, argue sana argue sini. Kata kau diam-diam je lah. Tak suka. Mungkin ada pun tak suka kita tengah buat kiraan pasal rumah ke, pasal kita punya finance ke apa, sibuk orang rumah nak masuk campur. Bang, yang kali macam gini abang. Awak nak kasih kita nasihat pula. Saya tahulah apa nak buat. Saya ni orang lelaki. Jangan terkejut. Berlaku kat dalam rumah tangga Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka anaknya Hafsah tu, lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab cakap dengan anaknya Hafsah, sebab Hafsah tu isteri kepada Nabi. Wahai anakku Hafsah, kalau apa-apa Nabi nak, turutkan je, jangan banyak argue. Sebab aku dengar pun kau banyak argue juga. Apa Hafsah kata? Wahai ayahku, bukan saya je banyak argue, isteri-isteri lain pun banyak argue juga kat Nabi. Maknanya biasalah Rasulullah ni banyak isteri lagilah.
Satu je dah tak cukup, dah tak apa, dah tak sanggup nak dengar pot-pot, takkan nak pasang 4 macam itulah kan. Jadi Nabi ni ada waktu tu ada ramai, pada satu ketika tu ada banyak isteri, jadi beliau baginda kena layanlah kerenah-kerenahnya. Tak ada pun kita dengar Rasulullah muak dengan pepot-pepot isteri. Sampaikan satu hari itu isteri dengan isteri pun cemburu. Ya, salah satu isterinya pecahkan pinggan lah sebab ada isteri yang lain hantar makanan kat Nabi, bukan waktu giliran dia. Kemudian dia serve Nabi dengan sahabat. Dia pun rasa macam cemburu, pecah piring. Rasulullah pun ambil pinggan tu pelan-pelan. Apa Rasulullah kata kat sahabat? Kau tengok, ibunda kamu cemburu. Gharas ummukum, ibunda kamu cemburu. Sebab semua isteri Nabi kan ummul mukminin, ibunda bagi orang-orang beriman. Ibu kamu cemburu ni, ibu kamu cemburu. Tak adalah Nabi marah depan-depan. Kamu ni dah jatuhkan air muka aku. Kalau kita, aku ni suami kau, depan kawan-kawan abang kau buat macam gini perangai, kau masuk bilik. Kalau kita dah marah lah. Nabi, wa innaka ala khuluqin azim. Dia ni seorang yang berakhlak mulia ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, ada kala ada masanya kita lihat dalam Al-Quran itu berbagai kisah keluarga, macam-macam cabaran ada dalam rumah tangga dan keluarga Nabi-Nabi, dan begitu juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi banyaklah. Okey, jadi itu yang pertama. Itu baru pertama lah, tapi saya tak nak sambung lagi, dah 1 jam. Makin lama makin kaki kita nanti makin ni lah bersemut-semut Adik pun dah duduk macam gitu Minta maaf lah, dari Pasiris jarang datang sini ya. Jadi kita nak bersilaturahmi ya. Jadi insya-Allah keluarga bahagia ini insya-Allah boleh dikecapi. Kalau tak dunia dunia masih ada masalah je, it's okay, pergi face masalah tu, nanti akhirat syurgalah kita akan dapat kebahagiaan itu ya. Tapi kebahagiaan tu ada jugalah rasa kan, sesekali pergi tengah hari raya happy, wah keluarga semua happy, salam-salam, bergurau-gurau, tu pun kita rasa bahagia. Tapi sebenarnya bahagia yang hakiki adalah bila semua dapat masuk syurga, ahli keluarga kita semua akan dipertemukan kembali insya-Allah ya. Jadi kita tengok kisah-kisah, kemudian berusaha jadi individu yang bertakwa dan mentakwakan juga anak-anak ya. Kita pelihara anak-anak dan ahli keluarga kita daripada api neraka, isteri dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Maknanya ajar basic fardu ain. Selebihnya dia buat ke tak buat, dia buat alhamdulillah, tak buat teruskan nasihat dan jangan putus asa, jangan sedih sangat kalau dia tak buat. Sebab kita dah jalankan tanggungjawab itu, that's it. Hanya Allah yang boleh ubahkan hati dia insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan saya, perkongsian saya ini. Hanya inginkan perkongsian sahaja dan ingin naikkan semangat diri saya juga yang masih lagi sedang bertukus lumus membesarkan anak yang kecil. Masih lagi ada mak bapak yang sihat alhamdulillah, yang dah tua, doakan untuk mereka juga. Doakan saya menjadi anak yang soleh, boleh berbakti kepada kedua orang tua. Malam ni tak dapat pergi rumah mereka, kesian. Setiap Sabtu memang pergi rumah mak bapak lah, mak bapak saya Jadi bila tak pergi, kenapa ada syarahan Majlis Iman, kesian mak saya. Okeylah, tak next week lah ataupun besok lah Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah sejahterakan kita semua, pelihara kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa selamat, doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa yasartahu wa waffaqtahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa khtim bis salihati أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.